Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita kumpul pada malam ini di page Akademi Sunnah untuk kita bersama-sama mengambil satu tajuk yang sebenarnya sangat penting bagi keselamatan dan kesejahteraan hidup kita, belajar daripada kisah-kisah Al-Quran. Dan kisah yang dipilih oleh Akademi Sunnah untuk kita bincangkan dan bahaskan pada malam ini bertajuk drama berkenaan dengan Habil dan Qabil, yang mana ia adalah sebenarnya sebutan yang datang dalam Al-Quran Karim dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-27 sampai 32 berkaitan dengan kisah dua anak Adam. Dalam ayat berkenaan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'idah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Inni akhafu Allaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Fab'atha Allahu gharaban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhihi. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Baik, Al-Ma'idah 27-32. Ini ayat yang datang berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Yang mana ia sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya datang sebutan di dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quran Karim memang datang dalam ayat berkenaan dalam tempat itu saja disebutkan tentang kisah dua anak Adam berkenaan. Adapun dalam hadis Nabi SAW tidak ada sebutan perincian tentang kisah tersebut dua anak Adam berkenaan. Yang ini contoh kalau kita tanyakan macam siapa mereka, negeri mana mereka tinggal,
Cuma kita akan sebutkan sikit lagi Israiliyat ataupun apa asas-asas daripada Bani Israel yang menunjukkan bahawa ada sebutan tentang kisah. Bahkan dalam bahasa Inggeris diorang ada Cain and Abel. Dua anak Adam tersebut ada nama dia, dan memang kalau kita lihat dalam penggunaan istilah yang kita pakai pun memang diambil sebenarnya daripada Israiliyat, itu apa Habil dan Qabil ni sebenarnya memang datang daripada Israiliyat punya nama. Dan memang kebetulan pula ia adalah di antara nama yang masyhur disebut oleh mufassirin daripada salafus soleh. Sebab tu kerana itulah banyak di kalangan para ulama mengekalkan nama tersebut. Walaupun sebenarnya kalau ikutkan kepada dalil-dalil yang datang, tidak ada penetapan yang jelas berkenaan dengan nama anak Adam tu, apakah nama dia. Dan bahkan memang ada perbahasan yang timbul kan, bila kita kata tidak disebut dengan jelas anak Adam tu yang mana satu, yang dimaksudkan. Ada yang kata ia adalah daripada Bani Israel, ada kata daripada sekian dan sekian, tapi semua dia tadi tidak ada dalil yang jelas berkenaan dengan perkara tersebut. Cuma bila Allah SWT cerita pada kita tentang mereka, tentang dua orang anak Adam tadi, kita lihat dahulu kepada cerita mereka, dan kita tak perlu risaukan berkenaan dengan detail. Dan dalam Quran Karim banyak kaedah sedemikian. Bila kita belajar tentang kisah Quran, bila tak datang pendetailan tu, kita tak perlu bimbangkan, sebab itu memang kaedah dalam Al-Quran Karim. Bila penceritaan didatangkan atas kita tumpukan kepada dua anak Adam tersebut tu, apa pengajaran yang patut kita ambil daripada kisah mereka. Apa patut kita ambil daripada kisah mereka. Baik. Ayat yang kita ambilkan tadi, yang kita bincangkan, surah Maidah ayat 27-32. Kita pergi kepada ayat tersebut insya-Allah. Kita cuba nak untuk share kalau boleh. Okay, dalam ayat yang kita cuba nak ambil tu, untuk perbahasan kita pada tajuk malam ni, kita pergi dulu pada harfiah ataupun intipati ayat tersebut secara umum. Kita ambil harfiah secara umum untuk kita fahamkan kalimah-kalimah yang ada, dan kemudian kita akan pergi kepada sebutan tafsir, dan juga kemudian kita akan pergi pada pengajaran kisah tersebut. Okay, dalam ayat berkenaan Al-Maidah ayat 27 sampai 32, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim watlu alaihim, dan bacakanlah kepada mereka. Okay, mereka ini maksudnya kat sini, kalau kita tengok pada akhir nanti ayat yang ke 32, datang penjelasan him yang dimaksudkan tu adalah kepada Bani Israel, kepada Bani Israel. Bacakanlah kepada mereka, dan juga ada kata umum, bacakan kepada semua orang beriman pun dengar juga. Naba'a berita, ibnai Adama, dua anak Adam, bil haqqi, dengan benar, dengan terang, jelas, tanpa sebarang selindung. Idh qarraba qurbanan, tatkala mereka berdua mengemukakan kurban. Ini salah satu kalimah digunakan dalam Quran, kalimah kurban yang kita sering pakai pada sembelihan pada hari raya kurban. Kita kalimah kurban datang kat sini je. Jika tidak, kalimah untuk sembelihan dalam musim haji itu, dan Quran dinamakan dengan hadiyu. Dalam sunnah Nabi SAW dipanggil sebagai udhiyah bagi orang yang bukan tunaikan haji, udhiyah bagi orang yang tunaikan haji atau umrah ketika musim berkenaan dipanggil sebagai hadiyu. Adapun di sini istilah dia kurban. Okey, dekat sini kita sebutkan tadi bahawa dalam Israiliyat datang disebutkan dua anak Adam berkenaan. Dikatakan Adam alaihissalam. Kalau kita buka dalam Bidayah Nihayah Ibn Kathir, dalam tafsir Quran Azim Ibn Kathir dah dinukilkan daripada beberapa kalangan tabi'in tentang kalimah ini, perkataan tentang nama mereka. Nama dikatakan disebut adalah
Qabil dan Habil. Qabil sebagai yang yang pembunuh, Habil sebagai yang dibunuh. Dan mereka sebenarnya dikatakan berebut ataupun pembunuhan itu berlaku kerana perasaan tamak yang timbul daripada Qabil kerana inginkan mengahwini kembarnya. Pasal Adam AS ketika mana dia turun ke bumi, tak ada manusia lain, maka anaknya dikahwinkan secara bersilang. Dikatakan juga bahawa Hawa dia melahirkan anak secara kembar, mana anak lelaki dan anak perempuan. Ada kata 40 kali beranak, ada kata lebih daripada itu. Tapi setiap kali berlahir tadi akan dikahwinkan secara bersilang, mana lelaki daripada perut yang pertama dengan perempuan perut yang kedua, itu wanita perempuan perut yang kedua, yang pertama dengan lelaki perut kedua. So disilangkan perkahwinan. So dikatakan ni Israiliyat, semua kita sebut ni Israiliyat, belum lagi kepada fakta sebenar. Okay. Jadi nama Habil Qabil, kemudian Adam AS punya anak tadi berebut untuk masalah perkahwinan. Maka bila ditanya pada Adam AS suruh mereka mengumumkan korban bagi pihak mereka untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Siapa yang menang korban tersebut, dia berhak untuk milih siapa patut jadi isteri dia. Cuma kat sini dalam kes tadi memang disebutlah berkenaan dengan tajuk dua anak Adam tadi, Habil dan Qabil tu, dia telah berkejaya. Maksudnya dia ada perusahaan yang Habil dikatakan penternak dan Qabil dikatakan sebagai seorang petani. Yang bila mereka mengukakan korban, Habil telah mengukakan kambing yang paling gemuk yang dimiliki olehnya. Qabil pula mengukakan dikatakan tanaman dia, satu genggaman, satu rumpun tanaman dia, yang mana ia diambil yang tidak ada yang terbaik. Dan bila korban itu dikemukakan, dikatakan juga bahawa korban tersebut disambar oleh api dari langit untuk menunjukkan bahawa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun saya sebut dikatakan lagi, sebab ini bukan daripada hadis yang sahih. Cuma itulah cara difahami dan diceritakan oleh sebahagian daripada tabi'in, nukilkan daripada ahli kitab. So bila diterima saja, dikatakan itu idh qarraba qurbanan, tatkala mereka berdua mengemukakan korban, fatuqbila min ahadihima, maka telah diterima daripada salah satu mereka berdua. Dikatakan diterima daripada Habil, tak daripada Qabil. Walam yutaqabbal minal akhari, tapi tak diterima pula korban daripada seorang lagi. Qala, berkatalah Qabil, la qatulannak, pasti aku akan bunuh engkau. Aku pasti bunuh engkau. Lepas tu Habil pula bila Qabil kata demikian, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, dia kata hanyalah Allah Ta'ala terima daripada orang yang bertakwa. Sepatutnya bukan disalahkan siapa bila tak diterima sesuatu daripada diri dia, tak patut fikir itu, tapi dia fikir sedemikian. Kemudian Habil berkata lagi, la in basatta ilayya yadaka, kalau engkau hulurkan tangan engkau ilayya kepadaku, yadaka engkau hulurkan, basata depa atau ulur, ilayya kepadaku, yadaka tangan engkau, litaqtulani untuk engkau bunuh aku, litaqtulani untuk engkau bunuh aku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, tidaklah aku menghulurkan pula tangan aku kepada engkau untuk aku bunuh engkau. Dan diterangkan dia tak nak bunuh tu bukan kerana takut, tapi bukan kerana bacul, bukan kerana lemah, tapi inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku takutkan Allah, Tuhan sekalian alam. Inni uridu an tabu abi ismi wa ismika, aku nak supaya engkau menanggung dengan dosa aku dan dosa engkau. Kalau engkau bunuh aku, engkau tanggung dosa aku dan dosa engkau sekali. Fatakuna min ashabin nar, lalu engkau jadi di kalangan ahli neraka. Wa dzalika jazaa'uz zalimin, itulah balasan orang-orang yang zalim. Fatawwa'at lahu nafsuhu, lalu Qabil ni telah dihasut diri dia kepada dia, telah ikut kepada diri dia sendiri. Mana telah setuju terhadapnya diri dia. Qatla akhihi, untuk pembunuhan saudara dia. Mana dia setuju dengan tawaran diri dia untuk bunuh, mana bisikan dalam hati dia untuk bunuh saudara dia. Faqatalahu, dia pembunuh saudara dia. Fa asbaha minal khasirin, maka dia menjadi kalangan orang-orang yang rugi. Dan setelah pembunuhan berlaku,
Dikatakan ada dalam Israiliyat sebut Adam AS menangis selama setahun dan kesedihan dan tak makan tak rasa kesedapan makanan sebagainya, sehinggalah bila Jibril datang beritahu dia ada anak baru dia akan lahir. Itu cerita. Kemudian yang Qabil pula dah mati saudara dia tak tahu apa, dia bawa lah mayat tu ke Hulu Kihli. Bahkan ini adalah pembunuhan pertama, ini pembunuhan pertama di dunia. Jadi tak tahu nak buat apa. Wallahu a'lam berkenaan kematian pertama, bahkan mungkin kematian pertama juga. Kalau kematian sebelum itu pernah berlaku, nescaya memang Qabil akan tahu cara nak buat. Tapi di sini dalam kisah ni Qabil tak tahu nak buat apa dengan mayat saudara dia. Dikatakan telah busuk dan sebagainya, dia tak tahu nak buat apa. Maka faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi, maka Allah telah utuskan seekor gagak menggali-gali di bumi, menggali di tanah, untuk yuriyahu, untuk tunjuk pada dia kaifa yuwari sawata akhi, bagaimana dia patut tanam badan saudara dia. Lepas tu ketika tu dia pun tengok macam mana gagak tu tunjuk pada dia, dan dia belajar dari gagak untuk cara selesaikan urusan jasad saudara dia. Qala ya wailata, dia kata aduhai malang, aduhai wailata, celakalah aku, malanglah aku. A'ajaztu, adakah aku lemah, an aku misla hadzal ghurab, untuk jadi seperti gagak ini. Fa uwariya sawata akhi, lalu aku tanam jasad saudaraku, badan saudaraku. Ya. Fa asbaha minan nadimin, lalu jadikanlah orang yang menyesal. Tapi menyesal ini bukan taubat. Nanti kita sambung, nanti kita bincangkan secara detail. Min ajli dzalika, dari kerana itu, katabna ala bani Israila, kami tetapkan ke atas bani Israel, annahu man qatala nafsan, siapa yang membunuh satu nyawa, bighairi nafsin, bukan dengan sebab pembunuhan nyawa yang lain, bukan sebab qisas, au fasadin fil ardi, atau kerosakan di muka bumi, faka'annama qatala an-nasa jami'a, maka orang itu seolah telah membunuh manusia seluruhnya. Wa man ahyaha, dan siapa menghidupkan satu nyawa, faka'annama ahyan nasa jami'a, dia telah hidupkan manusia kesemuanya. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, sebenarnya telah datang kepada mereka utusan-utusan kami dengan bukti-bukti. Thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Kemudian kebanyakan daripada mereka sesudah itu, sudah datang rasul-rasul berkenaan, di muka bumi mereka benar-benar melampau, tidak mendapat sebarang panduan. Okay, itu ayat-ayat Quran yang kita baca. Dan memang kalau kita buka pada tajuk ni Israiliyat, belilah buka kisah-kisah para nabi sebagainya, semua yang datang tersebut luar daripada apa yang konteks Quran ceritakan, tambahan tentang nama, tempat tinggal mereka, ada kata dekat belah Syria, ada kata dekat tempat sekian. Kemudian termasuklah tadi tanaman ke ternakan ke yang dikerjakan oleh mereka, kan cara korban tu dimakan ataupun diterima oleh Allah Ta'ala, dan nama isteri ataupun pasangan mereka berebut, punca mereka berebut dan sebagainya, semua itu adalah daripada Israiliyat. Yang mana yang sebenarnya dia masuk dalam Israiliyat bagi sisi ulama-ulama hadis atau ulama tafsir, Israiliyat yang Nabi kata kita tak boleh iakan, tak boleh nafikan unless dia bertentangan dengan apa yang datang daripada Quran dan Sunnah. Dia tidak, di Israiliyat ni kan ada 3 jenis. Satu jenis Israiliyat yang bertepatan Quran dan Sunnah. So kita perlukan Israiliyat itu untuk dibincangkan. Kemudian kita ada Israiliyat kedua yang berlawanan dengan Quran dan Sunnah. So kita reject juga. Reject, tak perlukan. Quran Sunnah tu tak betul, yang mana tu atau kita tolak terus. Tapi ada yang ketiga adalah Israiliyat, perkara-perkara yang tambahan yang tidak ada dalam Quran, tak ada dalam Sunnah. Contohnya nama dan sebagainya, nama wanita yang goda Yusuf AS, Ashabul Kahfi 7 orang tu, anjing dia jenis apa sebagainya, semua benda berkenaan disorokkan oleh Allah Ta'ala dan tidak perlu sebenarnya kita cari. Tapi yalah, kadang-kadang ada juga orang kata, dia kata kalau tak ada cerita tak sedap. Saya ingat dulu waktu time nak beli buku kisah-kisah Quran, saya suka baca yang nak cari kisah Quran yang telah dibersihkan, tak ada dalamnya Israiliyat. Jadi ada tukang jual buku tu, dia kata, macam mana kau nak baca buku macam tu? Tak sedap lah. Tak sedap lah, dia kata. Saya kata apa dalam Quran cukup dah lah, Quran dan Sunnah cukup dah, kenapa nak sibuk ambil itu? Tapi dia kata cara penceritaan tadi dia akan hilang dia punya kesedapan, dia kata nak cerita kepada budak contohnya kan, kisah tersebut dia akan jadi terlampau dry, kosong, dia kata. Itu pendapat orang-orang yang berpegang dengan tajuk Israiliyat ni patut diceritakan juga. Memang kita nafikan sebahagian di kalangan ahli tafsir
memang menceritakan kisah macam saya sebutkan nama tadi kan, nama tempat tinggal mereka, pekerjaan mereka, dan kemudian ketika pembunuhan berlaku Adam dekat mana. Semua benda-benda tersebut ada kisah-kisah tambahan. Tapi kalau ikut Quran Karim, kisah tu plainly cerita dia berkenaan ketamakan ataupun ke rasa iri hati, dengki daripada satu pihak kepada pihak yang satu lagi di atas penerimaan dan tak penerimaan yang berlaku. Apa untung dan rugi pada seorang, jadi last kali dia jadi sebab untuk perbahasan dan perbalahan. Okey. Dan kisah ni memang kita kata ini adalah kisah kejayaan syaitan dalam menggoda anak Adam. Menggoda anak Adam sebab syaitan atau iblis tatkala mana dia daripada mana dia mengingkari perintah sujud kepada Adam alaihissalam, dan Allah Taala tanya kenapa dan sebagainya, dia jawab. Lepas tu bila dia minta izin kepada Allah Taala untuk dipanjangkan usia, sehinggalah dibangkitkan Adam dan juga anak cucu dia pada hari kiamat. So iblis percaya kiamat. Dia bukan nafikan kiamat. Dia tahu akan bangkit, dan bahkan dia tahu Allah Taala berkuasa untuk itu, dia minta. Dan Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku, tangguhkan aku sehingga mereka dibangkitkan. Dalam surah Al-A'raf kalau kita lihat ayat 16-17, Allah Taala sebut berkenaan dengan janji iblis yang telah dinamakan sebagai syaitan. Bila mana dia kufur, Allah Taala nyatakan dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-A'raf 16-17. Dia kata qala fabima aghwaytani. Dia berkata, maka dengan sebab engkau ya Allah sesatkan aku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku pasti duduk, aku sekat terhadap mereka jalan engkau yang lurus. Jalan kau lurus, aku akan halang mereka. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku pasti datang kepada mereka daripada arah hadapan mereka. Wa min khalfihim, daripada arah belakang mereka. Wa an aymani, daripada kanan mereka. Wa an syama'il, daripada kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kau takkan dapati kebanyakan mereka bersyukur. So bila janji tersebut disebut oleh iblis, dan kisah pembunuhan anak Adam inilah adalah kisah pertama kejayaan iblis. Kejayaan iblis dalam merosakkan anak Adam untuk mengikuti dia dan mencontohi cara yang dikehendaki. Walaupun Allah Taala pesan dah kepada kita, syaitan ni kan cuma bisikan tadi, mungkinlah syaitan tak datang sebagaimana dalam kisah syurga. Adam alaihissalam memang iblis tu datang depan-depan. Dalam kisah anak Adam ni, dia tak dizahirkan sebagai makhluk yang berupa mengajar kepada anak Adam yang membunuh untuk membunuh, tak. Tapi dia datang dengan bisikan, suara dalam hati, yang mana dengan jelas-jelas bila kita kata dari sudut asalnya, memang ia adalah kedudukan yang sepatutnya disedari oleh semua. Yang haram itu haram, yang halal itu halal. Tak ada siapa sepatutnya melanggar akan keadaan berkenaan. Tapi oleh kerana perasaan cemburu tu, dia kalau kita perhatikan dalam konteks punca kebinasaan makhluk disebut dalam kisah. Contoh kisah, kalau kita refer kisah Adam dengan iblis dalam syurga, dia punca perkara yang menyebabkan binasa manusia ni ada tiga. Satu, kesombongan. Pertama dengki. Kedua, kesombongan. Ketiga, ketamakan. Tiga tamak. Okay. Dua tu, yang pertama tu dengki dan juga sombong, itu daripada iblis. Ketamakan itu daripada Adam alaihissalam. Dizahirkan melalui kisah Adam alaihissalam. Sebab kalau kita perhatikan dalam kisah berkenaan yang berlaku pada kisah dua anak Adam ni pun memang relate pada tiga perkara tadi. Dan pertama, masalah dengki. Pasal dia diterima, yang kedua dia tak diterima. Kemudian walaupun kita sedar diri kita ni tidak baik, patut tidak mendapat tu, kita faham, kita tahu kenapa kita tak layak, tapi masih lagi kita menyombong. Dan juga tadilah tamak yang ada, dia tak tamak kerana apa? Kerana kalau ikut pada Israeliat tadi, tamakkan kepada habuan duniawi yang dia tak nak pada saudara dia. Sebab kita lihat iblis dia buat dua benda, iaitu dengki pada Adam, sombong daripada patuh perintah Allah Ta'ala. Adam AS terbuat satu benda, iaitu rasa tamak, inginkan benda lebih daripada apa yang Allah Ta'ala berikan.
Bila mana dia makan pohon terlarang, kan kerana iblis tawar kepada dia atau sebut kepada dia bahawa Allah tak larang makan pohon terlarang tu, melainkan bimbang dia jadi malaikat atau jadi di kalangan golongan yang kekal. Ini dalam surah Al-A'raf terangkan. Okay. So jadi bila kita lihat dalam kisah dua anak Adam ni, memang penyakit yang rosak tu berulang. Apa yang jadi rosakan iblis berulang pada dia, pada dua anak Adam tadi. Kisah dua anak Adam tadi memang datang sebutan dalam perkara berkenaan. Okay. Memang kalau ikut pada kisah tersebut, dengan jelas Al-Quran kata dua mereka memang anak Adam. Dua anak Adam. Walaupun ada sebahagian ahli tafsir kata dua anak Adam tadi, tapi bukan anak Adam direct. Okay. Tapi daripada zuriat keturunan-keturunan Adam. Ada kata daripada Bani Israel. Ada kata macam tu. Tapi dan ada juga yang kata bahawa kisah dua anak Adam ni kisah khayalan. Kisah khayalan yang tak terjadi di atas bumi yang nyata. Tapi Quran berikan contoh perumpamaan untuk tunjukkan tabiat kebaikan dan keburukan di sisi manusia. Okey. Akan tapi jumhur mufassirin kata tak, kan? Kisah ni hakiki dan telah terjadi. Dan terjadi betul-betul pada alam realiti. Dan memang dan bahkan jumhur para ulama bersetuju bahawa dua anak Adam tadi adalah dua anak Adam daripada sulbi Adam yang hidup bersama Adam, dan berlaku kisah ni pada zaman Adam AS masih lagi hidup. Pasal ini kita sebut pembunuhan pertama. Bahkan kalau tak silap atau tak salah untuk kita kata bahkan kematian pertama. Kematian pertama. Sebab kalau anda kata kisah ni lama dan jauh daripada Adam AS, nescaya anak dia yang membunuh tadi tak perlu diajar cara menanam jasad saudara dia oleh seekor gagak. Allah Ta'ala utuskan gagak tu nak ajar dia cara tanam mayat. Menunjukkan bahawa tak pernah ada berlakunya kisah tersebut. Okay. Jadi asal kisah ni Al-Quran ni dia ada apa? Memang kita cari kisah tersebut dan kita belajar untuk faham karakteristik, ya. Tapi memang kisah tu adalah kisah hakiki. Kalau Allah Ta'ala sebut wa mathaluhum ke wadrib lahum mathalan ke, itu perumpamaan. Benda tu mungkin untuk gambaran sahaja. Tapi dalam segi masalah yang ini memang Allah Ta'ala sebut dengan jelas dua anak Adam tadi. Dia bukan daripada Bani Israel sebagainya. Okay? Bahkan kalau Bani Israel mestilah dah tahu cara bunuh, cara nak tanam mayat dan sebagainya. Jadi kita terangkan tadi. Baik. Dan bila Allah Ta'ala nyatakan bacakanlah kepada mereka dua kisah berkenaan dengan benar, ya. Dengan benar, tak ada di situ sebarang majas, tak ada di situ sebarang kata pinjaman untuk hilangkan daripada realiti. Okay. Dalam hadis Nabi SAW, dalam Bukhari dan Muslim, macam saya kata kan, tidak ada detail, tapi Nabi ada sebutkan. Nabi kata apa? La tuqtalu nafsun zulman. Tidak dibunuh satu nyawa secara zalim, illa kana ala bni adama al-awwala al-awwali kiflun min damiha. Tidak ada dibunuh satu nyawa secara zalim, melainkan ke atas anak Adam yang pertama ada tanggungan daripada darahnya. Li'annahu kana awwala man sannal qatla. Dan dialah yang pertama sekali menunjukkan tauladan berkenaan pembunuhan. Sehingga jelas anak Adam tu memang anak Adam dan dialah yang pertama membunuh. Tak pernah ada pembunuhan sebelum dari itu. Itu ikut hadis Nabi SAW menyatakan. Jadi sunnah ni tauladan tunjukkan, maka itu maksud dia. Okey. Dan bila disebut tentang watlu alaihim naba bin Adam bil haq. Maksud hak tu dengan benar, maksud dia adalah benar, sahih dan betul. Okey. Maka tak diambil kisah mereka berdua daripada khabar-khabar, melainkan yang sahih saja. Dari riwayat yang benar saja daripada hadis-hadis yang sahih sabit dari Rasulullah SAW. Sepatutnya begitu macam tu. Dan seorang Muslim bila beriltizam dengan manhaj sedemikian dalam beramalan kisah-kisah Quran, yang kisah anak Adam ni, okay, dia sebenarnya telah merealisasikan daripada ilmu dia, kata-kata dia, sifat berkenaan. Sebab benar. Tidak ada sebarang kekeliruan, tak ada sebarang penipuan. Okay. Dan bila kita sampai ke kisah ni dengan benar. Okay. Kerana ini kita katakan kepada siapa ni, elakkanlah pergi pada Israiliyat dan kisah dua anak Adam ni. Okay. Dan juga mendatangkan dengan perincian peristiwa kisah tersebut. Okay. Kerana kita iltizam. Dan pasal kisah ni, dua anak Adam ni adalah kisah yang disampaikan dengan benar.
Dan benar tadi pada sudut agama mestilah dengan dalil yang sahih. Penceritaan kita kata sebut tadi, disebutkan cerita tadi untuk setakat tambahan, akan bagi mensedapkan cerita, itu bukannya sandaran kita sepatutnya. Cuma elakkan cuma kita kata salafus soleh dahulu anggap yang tambahan tadi tak apa diceritakan dalam keadaan tak percaya, tak tolak. Tak percaya, tak tolak. Okey. Dan disebut tadi berkenaan dengan diterima kurban. Okey. Kurban kan yang dimaksudkan dalam ayat berkenaan jelas kurban. Mereka kemuka kurban. Apa kurban mereka tak tahu. Dan penghukum bapa dia atau Adam yang menjadi hakim kan, suruh mereka kemuka kurban dan sebagainya. Ia tak ada yang dalil yang sahih yang menyerangkan perkara berkenaan untuk kita ketahui. Cuma kita tahu bahawa sudut pengorbanan yang mereka buat kan. Bahkan daripada sudut ni kalimah kurban tidak hanya kepada binatang kurban lah. Pasal kisah tu kalau kita perhatikan balik ada sebutkan berkenaan tanaman jika kurban. Kita tak tahu apa benda dikorbankan, tapi dalam masa sama itulah yang disebutkan, mungkin makanan, mungkin minuman, mungkin barangan, mungkin haiwan, mungkin ternakan, tapi dan mungkin selain itu. Okay. So bila dikemuka kurban, disebut kurban, diterima kurban tadi macam mana kita sebut tadi kan, ada yang mengatakan bahawa cara kurban tu diterima adalah dengan didatangkan api dari langit kemudian bakar kurban tersebut. Itu ada pendapat mengatakan. Sebab zaman dahulu bila Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi nyatakan antara 5 perkara yang Nabi diberikan tak diberikan Nabi sebelumnya, antaranya adalah dihalalkan untukku ghanimah, ghanaim. Nabi boleh makan harta rampasan perang. Kalau orang sebelum Nabi SAW, para anbiya sebelum Nabi, bila pergi perang, harta rampasan perang tu kena letak dekat padang, biarkan nanti akan ada api menyambar. Tak boleh siapa-siapa makan. Bagi spoil of war. Benda atau harta rosak peperangan yang tak boleh siapa ambil atau makan. Ya, ambil atau makan. Tapi itu yang kita kata, itu yang kita faham daripada kisah-kisah. Kalau kita buka kisah berkenaan dengan tajuk apa benda yang diberikan khas untuk Nabi, apa sebelum para Nabi SAW, maka tak boleh makan. Okey. Okey, bila kita itu sudah. Okay. Kemudian bila kita lihat lagi dalam kisah tersebut, kedengkian seorang yang dengki tadi dalam kata-kata laqtulannak. Kita boleh belajar kisah anak Adam tadi, bahawa dalam kata-kata bila seorang tu diterima kurban dia, seorang tak diterima. Yang seorang yang tak diterima tadi kata kepada kawan yang diterima tadi, saudara dia yang diterima tadi, aku pasti bunuh engkau. Ini sebenarnya kata-kata yang keluar daripada hati yang dengki kepada saudaranya. Yang syaitan berjaya untuk tundukkan dia dan kunci hati dia daripada menerima kebenaran atau kembali kepada yang perkara yang betul. Okay. Dia tahu saudara dia betul. Ini masalah yang kita sekarang dalam masyarakat. Perkara yang sangat-sangat berat. Sebab kadang-kadang macam mahkamah kan. Bila pagi tadi ikut perbincangan tentang tajuk ayat 188 surah Al-Baqarah. Ada saya bincangkan dalam kelas tafsir. Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Yang kamu makan harta kamu sesama kamu dalam keadaan batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kamu serahkan ia kepada para pemerintah untuk uruskan litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kamu nak makan sebahagian daripada harta manusia bil if, dengan dosa. Wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui. Maksud dia benda tu bukan hak kita. Kita nak juga hak tersebut. Kita bawa kes ke mahkamah, kita menang. Tapi bila kita menang, kita rasa keputusan mahkamah tadi dapat menghalalkan yang haram, membolehkan yang tak boleh. Ini masalah, kena faham. Pada sudut ni, orang-orang yang bertakwa, di kalangan orang bertakwa, dia tak boleh ada perangai macam ni. Sebab Nabi sendiri SAW terangkan kepada para sahabat tentang keputusan baginda dalam meleraikan atau menyuraikan sebarang pertelingkahan perebutan harta. Nabi sebut, Nabi kata, innama ana bashar, aku hanya manusia. Apa aku dengar, aku hukum. Dan barangkali ada seorang kamu ni lebih sedap dia punya hujah banding saudaranya. Dalam aku putuskan untuk dia hak saudaranya. Barang siapa Nabi kata aku putuskan untuk dia hak saudaranya, maka ketahuilah aku putuskan dia untuknya sekeping tanah daripada api neraka. Maka ambillah kau dia nak, tinggalkan kalau dia nak. Maksud dia keputusan Nabi kata engkau punya, engkau tak betul, atau engkau terlepas hak engkau dapat, ia tidak mengubah realiti. Sebab ini yang kita kata yang berlaku bila
tak setuju dengan keputusan yang berlaku, penerimaan korban saudara dia, tak diterima korban dia. Dia terus kata la aqtulan nak. Okay. Dia tahu dia bukan di atas kebenaran. Macam ayat 188 saya sebut tadi kan, memang orang tahu dia tak betul, tapi dia bawa kes ke mahkamah juga. Dia bawa juga kes ke mahkamah, lawan juga. Kalau dia dosa bersalah, sepatutnya terima sahaja sebenarnya. Sebab dunia ni sekejap. Berapa lama Allah Ta'ala nak bagi orang sebut, menanglah kes mahkamah, menanglah kes apa sekalipun, tapi Allah Ta'ala jadikan besok tu lumpuh. Agak-agak apa untungnya dia menang kes mahkamah. Jarang orang biasa terfikir benda ni. Banyak orang tak terfikir. Macam tu yang kes yang anak Adam tadi. Dia tahu dia tak layak untuk diterima. Tapi bila diterima daripada saudara dia, dia marah. Dan saudara dia pula gila, apa diterima, maka dia terus marah. Dan dia sebenarnya dia sepatutnya rujuk tentang pendirian dia kepada pendapat dia tadi. Dia tak patut cakap macam tu. Dia tak patut terus nak kata nak bunuh, tak suka dan sebagainya. Akan tapi dia dah buatlah, dia cakap, kan? Dan syaitan telah kuasai dia, kan? Dan dia tidak ada pun fikir balik, kan, benda yang dia buat tadi, pasal dunia ini sementara sahaja. Tapi dalam kes dia tadi lagi dahsyat, sebab yang putuskan penerimaan Allah Ta'ala. Kita sebenarnya kalau ikutkan apa yang saudara kita dapat, apa kita tak dapat, kita tak perlu dengki sebenarnya. Sebab itu agihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak orang tak faham bab ni. Berkenaan siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang hilang jawatan, siapa dapat jawatan. Semuanya agihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha adil, maha bijaksana. Dan bila seorang tak puas hati, dia seolah-olah macam dia pandai, Allah tak tahu. Kalau penganiayaan berlaku, Allah Ta'ala pasti akan kutip balik. Takkan ada siapa yang akan dilepaskan sebarang penzaliman dibuat tanpa sebarang pengadilan. Tak diadili di dunia, akan diadili di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Kan? Jadi bila dia tak boleh nak fikir dengan betul, dia tahu dah memang tak diterima, tapi dia teruskan juga. Kan? Tak berfikir dengan tenang. Kan? Dan ketika itu ditutup segala pintu untuk rujuk balik, untuk fikir balik, tak ada. Tiada berdiri sisi untuk satu je, kecuali untuk berterusan di atas kesalahan. Dan juga memenangkan pendapat dia yang batil, dan juga jiwanya yang jahat. Alangkah baik, dan memang dia kata kalau macam tu kan, dia kata kalau ikutkan syaitan memadai dengan itu saja terhadap saudara dia yang dengki ni, dengan itu saja syaitan dah dapat dah. Dengan dengki saja dah menang sebenarnya. Jadi dengan dengki saja dah menang. Tapi dia berdegil atas kebatilan tu dah cukup dah. Tapi dia dapat kepada yang lebih dahsyat daripada itu. Bukan setakat berhenti kepada dengki, bukan hanya berhenti kepada tak terima kebenaran, tapi melompat kepada tajuk apa? Nak membunuh saudaranya. Lebih batil daripada batil lagi teruk. Okay. Memang syaitan pindahkanlah, berpindah daripada dengan saudara anak Adam tu yang dengki tu kepada peringkat lebih bahaya. Dia fikir untuk bunuh saudara dia sendiri. Sebab saja dia fikir untuk bunuh saudara dia, ini adalah satu jenayah yang sangat besar. Kerana macam mana boleh bertukar pemikiran tu kepada azam. Hanya idea, akhirnya berazam, dan juga dia berusaha. Macam mana dia telah berpindah daripada azam tadi kepada perlakuan daripada perbuatan. Sebab benda tu hanya idea, kemudian keazaman, kemudian perbuatan. Dia peringkat-peringkat, dia bukannya berhenti saja, sehinggalah pelaksanaan. Dan kata-kata sedemikian, aku pasti bunuh engkau, dia sebenarnya memberikan beberapa isyarat. Antara isyarat yang teruk, yang tak sepatutnya, yang dibawakan oleh kata-kata berkenaan adalah bahawa dia memberi isyarat bahawa telah berjaya menguasai syaitan terhadap jiwa tersebut. Bila dia kata macam tu, aku bunuh engkau. Itu dia syaitan yang kuasai dia lah. Sebalik pada asal kadang-kadang kita dengan kehidupan harian pun berlaku sedemikian. Kita berbalah dengan orang, lisan. Berbalah dengan lidah je. Ataupun kadang ada orang tu jeling kita, angkat muka, kita pun macam pahal. Ini kadang-kadang tak logik. Kalau orang terpahal, kita pahal balik je, cukup lah. Walaupun sebaiknya kita tak salah kan. Tapi orang tu jeling, kita jeling balik. Orang tu jegim mata, kita jegim mata lagi. Lepas tu orang tu kata apa, kita bangun terus tangan naik. Ini sebenarnya tak patut berlaku.
Faham tak? Sebalik pada asal, kata-kata tidak patut dibalas dengan perbuatan. Sepatutnya macam itulah. So syaitan dah kuasai. Dah orang kena ambil sekali saja dia bergerak tangan dia, memang dia dah dia tak ada kaitan pun. Kes kalah dalam masalah pilihan korban. So kenapa nak bunuh saudara dia? Dan juga kata-kata aku pasti bunuh kau tu juga menunjuk kepada kesombongan dan kedegilan dia. Tak juga tidak menerima kepada kebenaran. Sebab ini Allah Ta'ala yang pilih. Kenapa kita tak terima? Kemudian dia menterjemahkan juga mengenai kedengkian yang hitam yang penuh dalam hati dia. Dengki yang hitam dalam penuh hati dia. Dan juga dia maksud dia kat situ juga memberi maksud akan hilangnya setiap pengertian persaudaraan kemanusiaan daripada hati dia terhadap saudara dia. Ini benda bahaya. Dan balik pada asal ni, adik-beradik dia, anak mak kita, anak bapak kita, kenapa kita nak buat macam tu? Kan kita dengan dia satu mak satu bapak. Kenapa boleh kita ada terfikir sedemikian? Kalau sebab bila dalam Quran Karim letakkan ainamal mu'minuna ikhwah, maksudnya orang beriman itu bersaudara, sepatutnya kita tak usah pening kepala bila orang lain, saudara kita dapat jawatan. Sepatutnya macam tu. Namun begitu, ini balik pada asal kerosakan yang berlaku. Yang mana syaitan berjaya, dengki itu sangat-sangat besar dalam diri, dan sedangkan kalau anda kata patut kita naik, Allah tak nak naikkan kita. Kalau tak patut naik, buatlah usaha mana pun, Allah akan sekat. Balik pada asal naiknya manusia untuk satu jawatan. Hilang jawatan seorang manusia, balik kepada aturan Allah Ta'ala. Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Imran ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk. Katakan hai Muhammad, ya Allah engkau raja segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Engkau beri kerajaan pada siapa-siapa engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau cabut kerajaan dari siapa engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Engkau muliakan siapa engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha. Engkau hina siapa engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau atas satu ya Allah amat-amat berkuasa. So memang Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad SAW isytiharkan. Raja segala raja adalah Allah Ta'ala. Yang menaikkan, menurunkan seorang di jawatan atau kekuasaan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang tak sedarkan perkara ini, ya, dan masih lagi macam kes anak Adam ni, bila diterima dari satu pihak, tak diterima daripada dia, dan dia marah. Aku bunuh kau. Okay, dan kat situ asas dia. Sedangkan kilik dalam Islam, tak ada masalah siapa yang naik. Dan bahkan semua yang berlaku, dipilih oleh Allah Ta'ala tadi, dia ada dengan tanggungjawab. Kalau seorang tu dapat, maka dengan tanggungjawab. Siapa yang tak dapat, maka tak ada tanggungjawab. Itu saja. Okay. Itu daripada sudut saudara dia yang mengancam, saudara dia yang dengki. Okay. Sudut saudara yang tidak mahu memanjangkan tajuk berkenaan kepada perbalahan. Apa dia bercara dia balas balik. Yang beriman bila berlaku ugutan dan sebagainya, dia jawab kan macam disebutkan dalam ayat berkenaan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sebenarnya hanya menerima Allah Ta'ala daripada orang bertakwa. Kalau engkau hulurkan tangan engkau kepada aku untuk engkau bunuh aku, tidak aku hulur tangan aku kepada engkau untuk aku bunuh engkau. Sesungguhnya aku takutkan kepada Allah Tuhan sekalian alam. Aku mahu untuk engkau pergi pulang nanti kepada Allah Ta'ala dengan dosa aku, sampul dosa engkau sekali. Kalau kau bunuh aku, engkau bukan bawa dosa engkau saja, kau dosa aku sekali. Lalu engkau jadi di kalangan ahli neraka. Dan itu adalah balasan orang yang zalim. Okay. So bila kita bincangkan dua saudara tersebut, daripada kata-kata mereka berdua, kita cuba nak kenal tabiat dua-dua saudara berkenaan. Okay. Dan kita dapat dua contoh orang yang berbeza. Satu yang sabar, satu yang dengki dan pemarah. Berbeza. Memang satu mak satu bapak, lain apa dalam jiwa. Okay. Dia tunjukkan satu contoh bagi tabiat jiwa yang berjahat, suka bermusuh. Dan satu lagi contoh daripada permusuhan yang terakhir tadi, dia datang untuk beritahu tentang macam mana baik dan juga memaafkan satu lagi pihak. Okay. Jadi dua sudut jiwa yang berbeza. Dan rahsia perbezaan pendirian dua saudara tersebut, ia adalah apa yang diimani oleh mereka. Ini kena faham. Sudut asal dia adalah apa kepercayaan mereka kepada Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala mereka percaya berkenaan dengan
dengan nasib mereka di dunia. So manusia yang ada iman saja yang sepatutnya mengetahui kedudukan dekat dunia hanya sementara, berebut-rebut tentang perkara duniawi tak sepatut menjadi asas ataupun matlamat kehidupan dia. Dan maka kena ingat bahawa dapat jawatan, dapat kita panggil apa, kuasa yang kita kehendaki, benda kita nak sangat, tidak menjamin kita daripada mati. Bahkan tidak menjamin kita daripada ditarik nikmat oleh Allah Ta'ala daripada nikmat yang lain. Kan, macam Allah sebut dalam Quran, ada manusia ni yang humazatil lumazah, kan, banyak mencerca, banyak mengambil domba, allazi jama'a malan wa addadah, yang menghimpunkan harta dan membilang-bilang, yahsabu anna malahu akhladah, dan dia merasakan harta yang dia ada tadi mengekalkan akan nyawa dia. Ya, mungkin ini yang berlaku pada kisah anak Adam yang bunuh tadi. Dia rasakan kalau dia dapat penerimaan korban tersebut, dia telah dapat dunia segala-galanya. Sedangkan balik pada asal, Allah Ta'ala jadikan hidup kita ni pusingan. Kan, kita dapat baik, dapat buruk, bukannya jaminan untuk apa yang berikutnya. Kan, bukannya maksud bila kita dapat menang, contoh pilihan korban tadi, maka kita akan kena musibah langsung. Macam juga itu keadaan yang patut difahami. Tapi kerana tak faham, sebab apa diimani oleh seorang, itu mainkan peranan dalam perangai dan sikap. Banyak orang kadang-kadang macam tak nak faham tajuk ni. Sebab nak katakan bahawa agama tak ada masuk campur. Manusia tu baik ke jahat tu memang perangai baik jahat. Tak. Kan, pasal contoh kita lihat dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau seorang yang tegas dan garang. Sebelum masuk Islam, dia garang. Lepas masuk Islam, dia garang juga. Dia tak hilang perangai. Dia tak ada jadi macam orang nasyid dekat astagfirullah. Tak. Dia masih kekal seorang yang tegas. Hatta pernah berlaku sekali, kan, dia melintas dekat dengan rumah Rasulullah SAW. Mula sebelum dilintas, orang perempuan bersoal jawab dengan Nabi SAW dengan tinggi suara, naik suara. Bila Umar lintas, dia dapat tahu Umar lintas, semua diam. Bahkan dikatakan kalau jarum jatuh pun dengar. Nak ceritakan punyalah senyap. Kemudian, jadi maksud dia sikap dia, cuma beza dia ada apa? Beza dia adalah ketegasan dia, garang dia tadi guna untuk kebenaran sahaja. Dia tak mengubah. Kan, maksud dia perangai orang tersebut pasal apa mengawal dia? Yang mengawal dia adalah iman dia. Yang menjadikan dia hanya guna ketegasan dia kepada orang yang patut dikenakan ketegasan sahaja. Ataupun kekasaran tu dia berlaku macam tu. Dia tidak akan gunakan kepada sewenang-wenangnya lagi. Jika tanpa iman, semua orang dipukul. Semua orang dia datang dipukul. Tak ada kisah siapa. Itu perbezaan. Itu yang kita kata banyak orang tak faham berkenaan sudut masalah iman tadi. Sebab dua saudara tadi perbezaan karakter. Kan, dia seorang tu boleh jadi seorang pemarah, kekeras, kegarang ke, tapi dia mesti terjaga dalam konteks lingkungan iman. Dan barulah terpelihara. Dan macam juga orang yang berlembut tadi pun dalam batasan iman. Dia bukannya luar daripada batasan iman. Maksudnya kalau dia kata benda berkaitan dengan hak Allah Ta'ala, takkan sekali-kali dia permudah-mudahkan kata tak mengapa. Ini pun boleh kita buat style pun Muslim cute. Ini tak apa, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala tak marah. Semua sekali ni LGBT pun Allah tak marah. Dan ni apa tak solat, Allah tak marah. Dia semuanya jadi macam tu. Ini yang biasa berlaku bila orang tak faham. Lembut itu pada tempatnya. Tegas itu dan kasar itu pada tempatnya juga. Bukannya pada semua keadaan. Jadi sama. Jadi yang apa diimani oleh mereka berdua, apa difikirkan, kan? Dan memang sebenarnya memang kata-kata seorang manusia memang dengan perbuatan dia berkait rapat dengan gambaran dalam kepala dia dan juga pemikiran dia. Kan? Kerana yang dengki yang dengki dan zalim tu menyahut kepada syaitan. Sebab tu dia kata yang beriman tadi, yang melepaskan dia adalah sebenarnya menyahut kepada kebenaran dan beriman dengan Allah. Kerana itu dia cakap apa dia cakap. Dia kata apa dia kata sebab dia beriman. Yang tadi yang degil, yang berkeras tadi, yang nak membunuh tadi, dia nak buat berkenaan sebab dia tak ada iman. Itu tajuk asal dia. Yang kita yang lupa bahawa mereka berdua sebenarnya adalah adik-beradik. Bapa mereka satu, mak mereka satu. Kan? Dan dihimpunkan dalam rahim mak rahim mak dia, cuma lahir berbeza-beza keadaan dia. Disusukan oleh ibu yang sama. Hidup dalam rumah yang sama. Namun begitu, kesepakatan pada perkara luaran tadi, mereka berbeza dari segi pemikiran, pendirian, tingkah laku, kata-kata dan perbuatan.
Sebab tu perbezaan mereka. Memang kita kata semua kita rambut sama hitam, hati lain-lain. Tapi hati kita tadi, macam Nabi katakan, at-taqwa hahuna, takwa di sini. Nabi kata takwa di sini. Yang mana dalam Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahui dalam jasad tu ada satu ketul daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Bila eloklah jasad seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Bila rosaklah jasad seluruhnya. Kata-kata rosak, perbuatan rosak. Ala wahil qalb. Ketahuilah ia adalah qalbu. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi tunjukkan. Sebab tu kena ada kefahaman sedemikian. So kita kata macam orang tu dibesarkan dengan oleh keluarga yang lain. Tak, ni keluarga yang sama. Kalau ada orang kata timbulkan tajuk keluarga lain, tak, ni keluarga yang sama. Bapa sama, mak sama. Kan? Rumah yang sama. Tapi kerana apa? Kerana apa yang ada dalam hati mereka, itu yang menjadikan mereka berkata apa yang mereka katakan dengan perbezaan yang sangat dahsyat. Okay. Dan apa, barangkali kat sini kita isyaratkan kepada tanggungjawab individu yang Allah jadikan apa kepada manusia tadi, keupayaan dia untuk memilih pendirian dan juga tindakan dan jalan. Dan Allah Taala memang beri pada kita manusia ni apa segala peralatan. Yang dengan peralatan tadi kita dipertanggungjawabkan untuk memilih jalan. Kadang ada orang yang ikut apa Jabariyah kan, dia kata kita tak ada buat apa, semua kita buat ni Allah Taala yang suruh. Semua dah takdir Allah Taala. Dia buat maksiat pun Allah Taala yang tulis. Dia buat jahat pun Allah Taala tulis. Ini adalah kesalahan dalam pemahaman. Sebab dekat sini bertanggungjawabnya kita dengan perbuatan kita. Ini patut kita fahamkan. Sebab bila kita buat apa kita buat, Allah Taala akan persoalkan. Sebab kita diberi pilihan. Pasal kalau kita letak depan seorang, dia kata tak ada pilihan. Letak depan dia satu bekas nasi basi, satu lagi nasi yang elok. Yang suruh dia makan. Dia pilih mana? Mestilah pilih yang elok. Kan? Tak dia kata macam makan nasi basi ni Allah tentukan untuk saya. Mana ada macam tu? Mesti dia akan pilih. Jadi itu Allah Taala beri kepada kita. Allah Taala upayakan kita untuk pemilihan. Dan manusia ni jalan laluan dia Allah Taala buka dua-dua sekali. Allah Taala ilham kepada dia semua sekali, tapi dia tetap dipertanggungjawabkan di atas pilihan dia buat. Tindakan yang dia lakukan, dan Allah Taala akan tanggungkan dia beban pilihan yang dia pilih. Dan Allah Taala letakkan di atas itu natijah bagi pilihan dia. Dia tak boleh kata tak ada. Dia kena tanggungjawab. Dan kata dah takdir. Memanglah Adam makan pohon terlarang dah takdir, tapi Adam makan pohon terlarang dan juga dia bertaubat. Iblis tak sujud kepada Allah Taala dan melawan, mengatakan Allah Taala yang salah. Sebab tu kita ada dua rasmi. Perangai dan tingkah laku yang kena ada, kena sekali kita kena refer balik kisah Adam dan Iblis. Sebab Adam AS contoh bagi mukmin yang bila bersalah dia tahu Allah Taala tentukan apa yang berlaku, tapi dia bertaubat. Dia selesaikan masalah dosa dengan taubat, kesalahan dengan taubat. Yang satu lagi pula Iblis yang buat salah tapi dia salahkan Allah Taala. Sebab Allah Taala yang sesatkan dia, maka dia tak sepatut disalahkan. Itu yang berlaku pada sebahagian kumpulan hakikat makrifat yang belajar zaman sekarang. Dia kata bahawa dia buat salah tapi Allah tulis saya melakonkan sahaja. Ini tak betul. Baik. Kemudian dalam perbualan antara anak Adam tu, dia letakkan satu kaedah yang sangat penting. Asas yang pasti dalam mengukur kata-kata dan perbuatan. Untuk bersandar pada sandaran perbuatan dan juga tindakan dan penerimaan perbuatan dan tindakan tadi si Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah firman Allah Taala, innama yataqabbalu Allah Taala firmankan tentang kata-kata dia, hanyalah Allah Taala terima daripada orang bertakwa. Okey, ini adalah di antara perkara yang sangat penting. Banyak orang bila nakkan hidayah Allah Taala, takwa kena ada. Ya. Ini satu perkara yang sangat penting. Ya. Allah takkan terima dia kecuali daripada orang bertakwa. Dan takwa ni adalah syarat bagi penerimaan amal si Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni takwa itu kena ada. Ya. Dan iman ni asas bagi sandarannya dan harapan diharap untuk manfaat daripada ketakwaan tadi. Kalau ada ketakwaan dan adalah yang lain. Kerana kenapa iman dan takwa ni menjadi asas penerimaan amal di sisi Allah Taala? Kerana amalan takkan dikendaki dengan ia saja. Maksudnya amalan yang kita buat tu Allah Taala tak pernah ambil faedah daripada amalan tersebut. Semata-mata amal itu saja tak ada nilai. Ya? Tak ada pengertian. Tak ada pengertian sebab Allah Taala tak pernah bertambah kerajaan dia dengan ketaatan yang kita buat. Dan
kufur ataupun degilnya manusia ni tadi menentang Allah Ta'ala tak menghilang kerajaan ni juga. Dan kita pula dengan amalan yang kita buat tadi, kita tak boleh jamin untuk kita apa-apa. Sebab itu modal Allah Ta'ala beri pada kita. Yang kita buat. Tak dapat nak jamin syurga pun. Tapi kita boleh mencapai belas kasihan Allah Ta'ala yang bawa pada syurga. Untuk syurga itu sendiri direct kerana kita buat tak. Dan sebab amalan kita buat pun modal daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia macam sebuah pokok kan, yang apa yang dipanggil apa, satu pokok yang tidak akan tumbuh satu sejenis buah yang tak akan keluar kecuali daripada satu jenis pokok saja. Demikian juga amal yang soleh yang benar takkan diterima dari Allah Ta'ala kecuali bila dia keluar daripada iman dan hasil daripada ketakwaan. So kalau dia kata hasil tersebut bukan daripada iman dan takwa, maka Allah Ta'ala takkan terima. Allah Ta'ala bukan nakkan amalan itu sendiri, tapi Allah Ta'ala nak daripada kita ketakwaan itu. Mana perbuatan kita tadi melahirkan ketakwaan, itu yang Allah Ta'ala kehendaki daripada kita. Macam Allah Ta'ala jadikan macam surah Al-Hajj ayat 36, 37, Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan tajuk apa? Binatang kurban yang kita sembelih kan. Allah Ta'ala kata la yanallahu luhumuha wala dima'uha, tidak mencapai kepada Allah Ta'ala daging binatang kurban itu, tidak juga darah dia. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi sampai kepada Allah Ta'ala ketakwaan daripada kalian. Takwa itu yang penting. Betul dalam hadis yang lain, dalam hadis Nabi SAW dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tak pandang kepada bentuk rupa kamu dan harta kamu, tapi Allah Ta'ala pandang kepada apa dalam hati kamu, kepada hati kamu dan juga amalan kamu. Dan amalan yang tinggalkan tu. Ada orang kadang-kadang dia baca sampai hati je, dia tinggalkan amal. Semua riwayat yang datang, hadis tentang tajuk Allah Ta'ala pandang kepada hati dan amal. Tidak ada datang hati saja. Tak datang tengok pada kalbu saja. Okay? Jadi apabila tak keluar amalan itu daripada iman dan tak menghasilkan takwa, maka dia jadi tertolak di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Akan jadi tertolak. Macam Allah sebut dalam Quran surah Furqan. Dan baik orang tersebut macam dia tak beriman kepada Allah Ta'ala dan tak melahir ketakwaan, tapi dia baik. Macam orang kafir yang baik kan. Ada je. Tapi tak diterima oleh Allah Ta'ala, macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami dahulukan, kami afran kepada apa mereka kerjakan daripada sebarang amal. Balas siap-siap kat dunia, kan bagi balik. Apa mereka buat baik kan pulang pun siap-siap di dunia. Dan kami jadikan ia hari kiamat nanti haba'an manthura, debu yang bertiup, yang ditiup, yang berterbangan. Dengan sebab itu memang kita kata orang-orang yang beriman, dia kena faham berkenaan dengan takwa itu adalah result yang patut beriringan dengan amal soleh yang dia buat. Dia bukan hanya setakat perbuatan tadi. Dia patut lihat daripada amal tadi, adakah dia makin bertakwa atau tidak. Dan sebab tu dahulunya orang soleh di kalangan umat Islam, mereka akan berdiri lama di hadapan firman Allah Ta'ala, tengok renung ayat ni, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah Ta'ala hanya terima dari orang bertakwa. Lalu mereka bangun, berdiri, beribadat, buat ketaatan, buat perkara-perkara amal kebajikan. Okay? Dan namun begitu mereka takut tak diterima daripada mereka. Takut Allah Ta'ala tak terima amalan daripada mereka. Dan mereka bimbang bahawa mereka belum lagi menjadi di kalangan orang bertakwa. Okay? Abu Darda radhiyallahu anhu, dia pernah sebut, okay? Kalaulah dia kata, kalau aku yakin bahawa Allah Ta'ala terima daripada aku satu solat saja, dan ia lebih aku sukai berbanding dunia dan apa dalamnya. Sebab bila Allah Ta'ala terima, kalau dia dapat tahu Allah Ta'ala terima daripada dia telah termasuk di kalangan orang bertakwa. Kalau dapat tahu. Tapi masalahnya kita tak tahu. Kita tidak tahu penerimaan Allah Ta'ala. Tak tahu, sebab tu kerana amal itu dibuat dalam keadaan harap dan juga bimbang. Bukan hanya buat dan buat je. Asal dah buat sudah. Bukan macam tu. Okay? Jadi memang kita kata apa tajuk tentang takwa tu memang dimaksudkan, dikehendaki dengannya. Kalau seorang tu dapat tahu kan pasal ayat tentang tajuk Allah Ta'ala terima dari orang bertakwa ni, boleh dikatakan datang semua para sahabat Nabi, tabi'in, mereka merenung sungguh ayat ini. Sebab duduk duduk amalan tadi diterima oleh Allah Ta'ala adalah satu pengisytiharan yang sangat besar. Kalau tahu. Okay. Dulu Umar bin Aziz
rahimahullah berwasiat kepada salah seorang dia punya amil dia. Dia kata usika bi taqwallah alladzi la yaqbalu ghairaha. Aku wasiatkan engkau, aku pesan engkau untuk bertakwa kepada Allah Taala yang dia takkan terima daripada selainnya. Selain takwa. Wala yarhamu illa 'alaiha, dan dia akan belas kasihan kecuali di atas ketakwaan. Wala yuthibu illa 'alaiha, dan dia takkan beri ganjaran kecuali di atas ketakwaan. Okey. Fa innal wa'izina biha kathir. Kita kerana banyak orang berpesan, membimbing dengan takwa ni banyak, tapi wal amilina biha qalil, tapi beramal dengan ketakwaan amat sedikit. Banyak sedikitnya orang yang bertakwa. Bercakap banyak, amal sedikit. Ya. Dia kata Amir bin Abdul Qais, dia kata ayatun fi kitabillah, ada satu ayat dalam kitab Allah Taala lebih aku sukai berbanding dunia dan seluruhnya. Itu Allah Taala jadikan apa, agar Allah Taala jadikan aku di kalangan orang bertakwa, kerana Allah Taala firman dia hanya terima daripada orang bertakwa. Ada satu benda, kalau dia kata Allah Taala terima aku jadi orang bertakwa, itu lebih baik daripada dunia dan segala isi dia. Sebab semua amal akan diterima. Kalau kita bertakwa, semua amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi bila kita lihat kan, semua sudut ni semuanya menekankan berkenaan ketakwaan. Dan ini yang nasihat ditinggalkan oleh anak Adam yang dibunuh. Okay. Dan memang seorang beriman, kan, macam jawapan anak Adam yang nak dibunuh tu kan, dia kata kalau engkau hulur tangan engkau kepada aku untuk engkau bunuh aku takkan hulur tangan aku kepada engkau untuk aku bunuh engkau. Kan? Nah, ini sepatutnya seorang mukmin takkan berfikir dalam pembunuhan saudara dia. Memang marah mana sekalipun kita dengan orang, kita tak boleh ada terlintas dalam diri kita perasaan untuk membunuh orang tersebut. Balik pada asal, kecuali memang orang tu berhak untuk dibunuh dengan kisos, itu je. Adapun lain daripada itu, kita tak boleh bunuh dia pasal ada kesalahan yang memang boleh hukum bunuh, ada yang bukan. Tapi memanglah benda tu dia memang perasaan ghirah, marahnya seseorang tak boleh kita tolak. Memang Nabi sendiri SAW, bila dia tanya kepada dia katakan oleh Nabi SAW, dan bila ditanyakan kepada baginda SAW tentang seorang yang nampak isteri dia dengan orang lain, dia dalam bilik sebagainya, maka apa dia buat? Nabi kata saksi ataupun engkau kena. Lepas tu lelaki berkenaan kata, dia kata ya Rasulullah kan, macam ni aku boleh diam lagi untuk perkara berkenaan. Nabi berkata kan, ata'jabun min ghairati Sa'ad, korang rasa pelik ke dengan rasa cemburunya Sa'ad? Nabi kata demi Allah lebih cemburu, marah. Aku lagi marah. Mana dia rasa macam tu, aku lagi marah, dan Allah lagi marah banding aku. Maksudnya benda tersebut memang bukan setakat Tuhan punya badan marah, Nabi dan Allah Ta'ala pun akan marah. Nabi bahkan Allah Ta'ala akan marah. Tapi dalam masa sama tetap seorang Muslim tadi kena faham apa yang boleh berlaku pembunuhan, apa yang tak berlaku pembunuhan, dan tak boleh terlintas dengan kita geram sangat sampai nak bunuh orang. Okay? Muslim untuk utamanya lah. Okay. Jadi bila saudara dia yang zalim, asas penerimaan amal dia kata daripada saudara dia, orang terima daripada orang bertakwa saja. Okey. Dia jawab balik tentang ugutan bunuh. Dan jawapan dia adalah sangat lembut. Kan? Dan dalam keadaan bukan untuk tunjukkan berani sebagainya. Dia bagi tahu kalau engkau ulur tangan engkau kepada aku untuk engkau bunuh aku, tidak akan aku hulur tangan aku kepada engkau untuk aku bunuh engkau. Okay. Ini dia dalam perkara ini ada beberapa perkara, antaranya jawapan yang tenang dan menjawab balik dan kepada ugutan saudara dia. Dan dia ugut tapi jawapan tu dengan jawapan tenang. Bukan untuk provoke balik. Bukan kata buatlah, tak ada. Okay. Dia cuba untuk rasakan amankan pada saudara dia bahawa dia tak pernah terfikir nak bunuh pun dan tak nak perkara itu. Okay. Dan juga kita lihat dalam kata-kata dia tersebut ada ciri-ciri perangai dia yang tenang, yang suka berdamai, dan jiwa dia beriman yang redha, dia tak kisah. Mana kalau dia kata orang tugut pun dia tak pernah rasa benda tu sebagai hilang kejantanan dia. Dia tak ada hilang jantan. Banyak orang kadang-kadang orang Melayu kita ni bila kena cabar tu memang siaplah. Kan? Memang tunggulah kau, jaga kau nanti. Kalau tak ni aku bukan nak jantan. Dia jadi macam tu. Ini bukanlah sebenarnya cara terbaik. Berbalik pada asal, dunia ni berapa kuat kita pun satu masa nanti
hilang kekuatan kita. Orang tu saya ingat dia tengok apa lah, ada apa orang saya kenal kan, gaduh-gaduh ni kuat. Lawan satu menang, lawan 4 menang, lawan 20 pun dia menang. Tapi bila Allah Ta'ala nak jadikan dia lemah balik pada kehidupan dia, Allah Ta'ala tarik kenikmatan dia dengan jadikan dia kena penyakit buah pinggang. Jadi hilanglah segala kekuatan dia ada. Gagah yang dia ada selama ni tidak lagi menjadi gagah. Tulang pun reput. Dulu tulang kuat kan. Tak ada rasa apa-apa. Last sekali sebelum akhir hayat dia pun Allah Ta'ala tarik. Tulang dia pun jadi reput, tak kuat. Ini sebenarnya nak sebagai peringatan pada kita. Sebab besar mana pun nama kita, kuat mana pun kita dekat sekarang ni, tapi Allah Ta'ala limitkan masa dia. Tak salah kita menongkat langit untuk katakan takkan kita kalah, takkan kita sekian. Bahkan menang ego diri tidak memberikan manfaat apa-apa. Balik pada asal macam saya kata lah, kalau anda kata Allah Ta'ala bagilah pada kita segala apa di dunia ini, tapi Allah tarik satu benda, keupayaan kita bergerak, lumpuh. Apa benda kita boleh buat dengan segala benda kita dapat? Duduk dia mata terkebil-kebil tengok kiri kanan. Ini benda yang kadang-kadang banyak orang tak fikir balik. Sebab dia lupa sebenarnya bahawa dalam banyak-banyak benda yang dia tak dapat tu, sebenarnya yang dia ada tu patut dia syukur. Dia sibuk nak ini, dia lupa sebenarnya yang pada diri dia tadi banyak lagi yang lebih baik untuk dia pegang, untuk dia jaga, untuk dia syukuri, untuk dia angkat tangan dia kepada Allah Ta'ala, berterima kasih dan juga bersyukur di atas pemberian berkenaan. Tapi tak banyak manusia yang sedar. Yang mana kita ada pendengaran kita ni lebih mahal daripada apa kereta yang kita boleh beli. Penglihatan kita, kan, tenaga kita untuk bergerak bangun je. Kalau tak nak hilangkan sikit je kat situ, keupayaan bangun, itu pun dah jadi masalah. Tapi itulah kita kata benda ni tak apa, jarang untuk orang terfikir balik. Sebab tu bila kita sedar benda berkenaan dan kita boleh maafkan orang dengan mudah. Dan ni kat sini kisah tadi, saudara yang tenang tadi, dia kata tak payahlah, tak apa, aku takkan bunuh kau. Okey. Dan apa halangan dia daripada tak bunuh saudara dia? Okey, dia tak ulur tangan dia untuk bunuh saudara dia, bukan sebab kerana dia tidak ada keupayaan. Bukan juga jangan dia kata bacul, tak. Tapi dia bagi tahu punca dia tidak mahu buat benda berkenaan bukan sebab kelemahan dia atau tak ada kekuatan helah dia, tapi dia letakkan sebab apa? Sebab dia takut. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Ini adalah ketakutan terhadap Allah Tuhan sekalian alam. Dan ketakutan ini mendatangkan dalam seorang mukmin tadi keimanan dan ketakwaan. Bahkan dia datang dengan rasa Allah Ta'ala perhatikan dia. Ini keadaan yang menghalang dia untuk sentuh, untuk pegang, untuk cakap, untuk buat perkara-perkara yang tak sepatutnya dia buat. Tak ada rasa pengawasan Allah Ta'ala ke atas diri, tak ada ketakwaan, tak ada iman. Kalau dia ada perasaan tadi, dia takkan buat. Jadi tak cumalah balik pada asal, benda ni bukannya terlambat. Semua manusia boleh tersilap, boleh tersalah. Soalan dia nak patah balik ke tidak. Lepas peringatan kan, saudara ingatkan dengan kata takut Allah Ta'ala. Ini cara nak ingatkanlah, takutkan Allah Ta'ala. Dan ini keadaan iman yang menghalang orangnya daripada membuat perkara-perkara diharamkan, buat maksiat, buat kemungkaran. Ketakutan kepada Allah Ta'ala ni sebenarnya adalah asas bagi keamanan dalam hidup masyarakat dan juga individu masyarakat. Takut Allah Ta'ala ni adalah benda penting. Saya ingat waktu saya belajar di Yaman, balik Malaysia, cerita ni banyak kali saya cerita. Yang tak tahulah yang Datuk tu hidup lagi ke tidak, Allah alam. Saya balik cuti, kemudian diajak berceramah dekat Masjid Bulat, dekat PJ. Ada Masjid Bulat tu kan. Itu bila ceramah situ, lepas saya berceramah, dia ada jamuan makan-makan. Dan jamuan makan tu, orang ramai duduk sekali dekat meja-meja. Ketika tu salah seorang di antara tu, dia tanya belajar mana, dia kata belajar Yaman. Dia kata, kenapa Yaman? Apa ada kat Yaman? Yaman mundur. Nak cari apa kat situ? Dia cakap macam tu. Saya kadang-kadang kita tak nak balas kan. Tapi dah kadang-kadang tak ingatkan, nanti orang tak sedar. Saya kata betul, orang Yaman miskin. Duit tak ada kan. Tak kaya macam kita. Guru ijazah kan, guru siswazah mereka keluar gaji dan setakat nilai $100 je. Lebih kurang. $100 ke $200 je. Tapi saya kata masalah yang ada diorang ni ada takut Tuhan. Dia ada takut Tuhan.
yang kat Malaysia ni kalau kita kata takut Tuhan ni orang tak kisah, kita ittaqillah. Dekat sana kita kata ittaqillah, dia stop. Nak bergaduh ke apa, ittaqillah. Aib cakap yang tu kan, dia akan berhenti. Takutlah kamu kepada Allah. Ayat itu cukup untuk berhentikan dia buat benda kemukan. Ayat tu cukup untuk suruh dia stop. Kita kat Malaysia ni mana ada ayat tu kan? Curi telefon dan sebagainya, mana ada datang balik. Kat sana datang balik. Orang apa, kita telefon orang tu, dia terambil telefon kan. Kita telefon balik, dia angkat-angkat, dia kata benda dia kata dia punya, tapi bila kawan kita cakap kan, ini telefon kawan aku, dia kata tak dengar. Tapi bila kawan tu kata tak apalah, kita jumpa depan Allah Taala, datang balik hantar. Mana ada kat Malaysia punya tu. Orang kurang harta. Bahkan senjata dekat rumah tu AK-47 tu dua pucuk ada kat rumah. Tak ada diambil benda tu untuk rompak kat jiran tetangga. Ini ketakwaan, ini takut Tuhan yang kita kata penting. Yang menyebabkan dia tak gunakan senjata dia tadi. Orang keluar daripada bank bawa duit dolar tebal-tebal tu. Bil 100 bil hilang, tak ada siapa datang nak curi. Ini sebenarnya keamanan, asas keamanan masyarakat adalah takut kepada Allah Taala. Dan dia adalah pengawal paling kuat yang menyekat daripada pelampauan, penzaliman dan juga menyakiti orang lain. Okay. Wajib sebenarnya orang yang berfikir kan, ataupun setiap ahli fikir, setiap orang yang mengawasi pentadbiran dan sebagainya, para pendidik, untuk bersungguh-sungguh melahirkan individu yang takutkan, merasakan pengawasan Allah Taala ke atas diri mereka, dan juga takutkan kepada Allah Taala, harapkan ganjaran Allah Taala, bersungguh ke atas redha Allah Taala, berpegang kebenaran dan melepaskan diri dari kebatilan. Sepatutnya macam tu. Bukan sibuk nak menghasilkan usahawan-usahawan, tapi tak ada ketakutan kepada Allah Taala. Ini tak boleh. Dan ini sebenarnya alasan yang digunakan, satu-satunya alasan untuk yang menjauhi orang soleh ini daripada yang benda haram. Ini satu-satu alasan. Tolak segala jalan-jalan kemungkaran dan kehidupan. Sepatutnya itulah yang kita patut jadikan alasan. Kenapa tak buat? Takut Allah Taala. Kenapa tak sekian-sekian? Takut Allah Taala. Sepatut itu jadi jawapan kita. Ya, tetapi golongan yang kotor, yang keji jiwa dia, mereka takkan mengambil kira dengan tajuk ini. Mereka akan sibuk menisbahkan orang yang soleh ni, yang baik, daripada benda haram, mungkar dan sebagainya, lemah daripada melakukannya. Juga kurang hilah, kurang kekuatan untuk membuat benda-benda tersebut, dan mendakwa orang-orang yang membuat yang perangai tak elok ni. Dia kata kalau sekiranya orang-orang soleh dapat peluang macam saya, dia akan buat. Dia tak dapat peluang macam saya je, sebab tu dia tak buat. Pasti mereka buat kemungkaran. Dan ini adalah dakwaan yang batil. Didustakan perkara ini oleh kata-kata anak Adam yang soleh, yang kata inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Allah Taala, Tuhan sekalian alam. Dan bila dia cakap pula pada saudara dia kata aku nak ini uridu an tabu abi ismi wa ismik. Bila kau nak bunuh sangat aku, kau dengar sini, dia kata kalau aku takkan bunuh kau, aku takut Tuhan sekalian alam. Kalau kau bunuh aku juga, kan aku nak engkau nanti akan kembali kepada Allah Taala dengan dosa aku dan dosa engkau sekali. Lalu kau jadi di kalangan ahli neraka, dan itu adalah balasan orang yang zalim. Dan ini memberikan bagi tahu pada orang yang membunuh tadi dengan dua dosa. Dosa dia pembunuh dan dosa orang yang dibunuh. Adapun dosa orang yang pembunuh tadi, ini tak ada kemusykilan lah, kita tahu. Kan? Kerana dia melakukan perkara besar, perkara haram, jenayah dengan perbuatan tadi. Tapi okey, jadi keadaan dia balik dengan dosa tersebut kepada Allah Taala difahami. Tapi macam mana kita nak faham bila dia kata engkau kembali dengan dosa aku sekali? Dia kata maksud dia macam, adakah maksud dia seorang pembunuh tadi dia akan pikul semua sekali dosa orang yang dibunuh, di mana orang yang dibunuh tadi takkan ada sedikit pun daripada dosa, kan? Kita tak rasakan macam tu. Maksud dia adalah bahawa orang yang membunuh tadi akan pulang dengan dosa pembunuh orang yang dibunuh tadi, khusus berkenaan dengan pembunuhan tadi. Sebab kan kita tahu dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut berkenaan dengan tajuk orang muflis. Orang muflis. Kalau orang muflis di kalangan umat Islam, Nabi kata di kalangan umat baginda adalah orang-orang yang datang hari kiamat nanti dengan solat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan sedekah, tapi dia pernah maki orang ni, pernah pukul orang ni, pernah caci orang, tumpah darah orang ni, diambil kebaikan orang tersebut,
diletakkan kepada mereka, dibalas balik. Dan kalau tak ada kebaikan, diambil dosa orang tersebut, dibebankan ke atas dia dan dimasukkan dalam neraka. Pengertian dia maksud dia pasal orang yang dianiaya dengan pembunuhan tadi, dia akan dapat dituntut di hari akhirat nanti dengan kadar macam Allah Ta'ala letakkanlah berapa kali solat ke, Allah Alam, kita tahu jumlah dia. Sebab tu kadang-kadang bila orang yang banyak buat salah dengan manusia di dunia ini, walaupun kita tahu sebenarnya kita akan mampu membayar nilai dosa yang kita buat. Sebab Allah Ta'ala sebenarnya menjadikan amalan kita tu mungkin tak diterima, mungkin amalan kita tak digandakan, maka tak besar nilai pun untuk balas balik kesalahan yang kita buat sama manusia. Tapi dalam masa sama, memang amalan kita itulah yang akan jadi bayaran semula kepada orang-orang yang kita buat salah. Kalau tak ada dah bayaran, orang tu punya dosa akan campak kat atas kita. Ini dia asasnya, asas kepada perkara itu. Okay. Dan dalam perkara ini juga mestilah orang berkenaan yang dikatakan akan menanggung dosa atau kesalahan pembunuhan tadi, orang tersebut dia memang dia seorang je yang nak membunuh, bukan yang seorang lagi pun nak membunuh juga. Sebab dalam hadis Nabi sebutkan berkenaan dengan idzal taqa muslimah ni bisayfayhima, bila bertemu dua orang muslim dengan pedang mereka berdua. Dan si pembunuh dan yang dibunuh duduk dalam neraka. Okay. Sebab yang si pembunuh masuk neraka sebab dia bunuh dan juga dia buat jenayah. Yang dibunuh juga kerana dia pun nak bunuh saudara dia. So dengan sebab itu maksud dia kedudukan dia bila kena bunuh tadi, kalau dia pun nak membunuh balik, maka tidak menjadi scam. Pertahankan diri tajuk lain lah. Tapi kalau dia kata memang dia nak bunuh juga, maka inilah yang diperakui oleh Nabi SAW dengan pengertian yang Nabi nyatakan dalam hadis muflis tu. Orang tu akan tanggung dosa orang yang dia buat aniaya di dunia ini. Bukan setakat pembunuhan. Duit kita makan, kan, sakiti badan dia dengan pukulan, dan cacian mulut kita ke atas diri dia. Jumpa sana nanti dia akan dibalas balik. Akan dibalas balik. Okay, benda berkenaan. Okey, bila dikatakan situ dalam ayat berkenaan kata bahawa yang si pembunuh tadi dia jadi nak membunuh. Tawa'at lahu nafsuhu. Mana dia taatkan, dia patuhkan kepada dirinya oleh jiwa dia. Okey, maksud dia si yang beriman tadi cuba nak lembutkan hati saudara dia yang dengki. Kan, cakap lembut, bagi tahu baik-baik, terangkan tentang dosa dan sebagainya. Ya, jadi supaya kawan tadi akan berhenti daripada dia punya perangai atau tingkah laku. Dan hilangkan waswas syaitan. Dan juga menghilangkan akan keinginan untuk pembunuhan di sisi dia. Akan tapi yang dengki tadi tidak menyahut kepada percubaan berkenaan yang benar, bahkan berterusan awal-awal lagi untuk melaksanakan, dan dia berusaha dan dia berazam untuk perkara itu. Dan jadi berterusanlah keinginan si yang dengki tadi berfikir untuk membuat perkara berkenaan, sampailah dia laksanakan jenayah dan membunuh saudara dia. Dan Quran nyatakan dalam tempoh tersebut, kan, Allah nyatakan fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Maksud dia jiwa dia beranikan dia. Tawa'a mana gesa dia, mudahkan, hiaskan untuk diri dia bunuh saudara dia. Ini bentuk ni, maksud dalam jiwa tadi, memang kalau kita asyik berfikiran negatif dan kita tidak menolak akan perasaan negatif dalam diri kita, benda yang buruk pun kita akan nampak baik. Itu yang berlaku bila seorang tu dia dah berterusan, dia tak rasa salah. Dia tak rasa salah. Dia rasakan bahawa kalau dia dapatkan apa yang dia nak, nescaya dia dah berjaya dengan semua sekali. Walaupun sebenarnya dia faham dan benda tak lama pun. Cuma lah Allah mungkin kerana ini pembunuhan pertama, kematian pertama mungkin di dunia, dia tak tahu lagi berkenaan perkara tersebut, maka dia pun terus buat perkara berkenaan. Yang kita kata dalam jiwa dia asyik fikir, berakhir dengan akhirnya dia buat. Jadi Al-Quran kan letakkan, ini maksudnya bila kita tengok dalam psikologi manusia ni, ya, bila si saudara yang dengki tadi, yang zalim tadi, dia hidup sebenarnya dalam keadaan berperang dengan jiwa dia sendiri. Dan dia keinginan dia tolak tarik, dan fikir nak buat, tak nak buat. Tapi berakhir dengan dia buatlah. Kerana balik pada asal, walaupun telah dinasihatkan,
telah diberitahu pada dia benda ni tak patut kan, tentang Allah Taala diingatkan, tentang masalah ketakwaan diingatkan, tapi dia masih lagi jiwa dia tak nak. Sebab tu ini yang kita kata apa, kedegilan dan was-was syaitan datang dan dia terus untuk buat juga, walaupun dalam perkara yang sama dia tahu sebenarnya dia salah. Dah tahu salah, tinggalkanlah sebenarnya nasihat kita kepada siapa-siapa saja. Ini kisah ni sangat-sangat dahsyat. Sebab bila orang tu berterusan kata I'm not guilty kan. Saya tak salah dan akhir sekali dia akan rasa walaupun dia salah dia akan kata tak salah. Dia akan rasa tu yang jiwa dia tadi telah dihiaskan. Menghiaskan untuk diri dia buat benda berkenaan. Walaupun apa akal dia tadi kan apa kita panggil apa kadang-kadang logik, kadang-kadang sedar, tapi asyik buat macam tu. So surrounding tadi tu patut diubahlah. Jangan kita ada dalam diri kita ni perasaan berkenaan. Patut kita hilangkan. Dan apa dalam perkara ini juga dia bila dah berjaya kuasai diri dah asyik rasa elok dan dia bunuh. Dan pembunuhan pun berlaku. Faqatalah, dia pembunuh. Mana menyahutlah yang dengki tu akhirnya untuk memuaskan diri dia bunuh saudara dia. Dan dilaksanakan jenayah dan tumpahkan darah saudara dia dan dia bunuh. Pembunuhan yang demikianlah dia bunuh kan dengan satu kalimah je, faqatalah, yang Quran kata. Ini adalah apa? Dia buat berkenaan dan Quran sebut bila dia buat bahkan kesan dia perbuatan dia Allah Taala kata fa asbaha minal khasirin. Jadi ketika ini dia belum lagi menyesal. Dia belum rasa apa-apa lagi. Terus jadi di kalangan orang-orang yang rugi. Dia membunuh dan dia rugi. Okey. Jadi apa maksud dia apa? Memang Quran tak ceritakan secara detail lah cara bunuh. Dalam riwayat yang datang Israiliyat dia cerita ketika Habil tengah tidur kan, bahkan dia lari elakkan daripada jumpa saudara dia. Dia tengah tidur, saudara datang ambil batu hempas ke kepala dekat batu. Batu tu kat kepala mati. Ada kata macam tu. Tapi Quran tak ceritakan waktu cara terhasilnya pembunuhan tak diceritakan. Ini kadang-kadang mungkin dalam apa kaedah panggil apa benda ni benda yang menyayat hati yang tak sepatutnya ada visualization lah. Kadang-kadang memang dalam Islam sendiri banyak perkara-perkara tertentu yang tak perlu didedahkan, tak didedahkan. Macam kita kadang-kadang macam zaman sekarang ya, kita tengok baru ni kat US pun berlaku bila diorang apa ialah permainan video game. Memang syarikat video game tu dah letakkan dah. Game ni ganas. Game ni apa untuk beberapa tahun ke atas, tapi bila budak tu beli dan pakai, ibu bapa tak boleh nak saman. Salah ibu bapa pula pasal tak pantau anak main game apa. So macam baru ni 13 orang yang mati dekat sekolah. Kawan budak ni balik ambil senapang sekian pergi sekolah tembak kawan-kawan. 13 orang mati. Dan ni dekat Amerika Syarikat berlaku tahunan. Kalau tak bulanan tahunan mesti ada 2-3 kali. Ini benda yang kita kata panggil apa? Hasil daripada visualization, melihat benda-benda yang apa ganas ataupun apa bersikap benda yang apa darah dan sebagainya, dia jadi tidak ada nilai nyawa manusia. Sebab kadang-kadang memang tak digalakkan langsung benda ni didedahkan kepada sesiapa. Jadi Quran pun tak cerita secara detail cara pembunuhan berkenaan. Okey. Dan memang apa jadi bila pasal dalam konteks ni memang kita kata Quran memang tak nak kita untuk visualization benda berkenaan. Untuk kita berterusan kaji sebagainya. Pasal untuk hilangkan apa yang boleh terpaut dalam pemikiran manusia tadi dengan rasa takjub ataupun rasa ingin ikut. Kadang-kadang ada orang dia tengok tu dia pun ikut jugalah. Kalau dia buat aku buat jugalah. Itu pun jadi. Okey. Jadi Quran Karim mengajak kita cukup dengan beritahu tentang orang tentang pembunuhan tu dengan bahawa dia dan tak terperincikan dan tak harus untuk kita memperdalamkan cara atau apa untuk perkara itu untuk tahu cara pembunuhan macam mana. Okey. Dan memang yang Quran beritahu adalah kerugian yang berlaku mutlak kepada orang yang bunuh saudara dia. Orang yang bunuh saudara dia kan, dia telah rugi. Kan? Tapi dia tak dapat faedah apa benda pun. Apa yang dia perolehi lepas dia bunuh saudara dia? Adakah dia capai apa yang dia nak kan? Yang syaitan datang pada diri dia? Capai tidaklah. Dia tidak dapat dengan pembunuhan tadi sebarang kebaikan. Bahkan tak dapat faedah apa pun. Dia rugi kerugian yang sangat nyata.
Dia kerugian ni menyeluruh. Bila orang sebut dia jadi golongan rugi, rugi dia tadi menyeluruh. Pada kalimah khasarah tu, fa asbaha minal khasirin, dijadikan orang yang rugi. Dia termasuk daripada apa bentuk rupa kerugian. Ada kerugian dia rugi saudara dia ketika dia tumpahkan darah saudara dia. Dia rugi mak bapak dia dan keluarga dia, di mana mereka akan marah pada dia kerana jenayah dia buat. Dan dia rugi pula pengertian persaudaraan yang mengikat di antara dia dengan saudara dia. Dia rugi juga semua pengertian kemanusiaan, ya, dan juga kebaikan seperti rahmat, belas kasihan, maaf, tak ada. Dia rugi diri dia sendiri, ketenangan, okay, dan juga kebahagiaan dah tak ada dah untuk dia. Memang bila seorang sebut dia tumpahkan darah tadi, dia tak ada dah keamanan untuk diri dia, dan telah rugi kehidupan dia sendiri, di mana bertukar daripada kehidupan yang elok, bermanfaat, kan, yang positif, kepada kehidupan yang buruk dan juga penganiayaan dan juga pelampauan. Dia rugi akhirat dia dengan bahawa Allah Ta'ala keluarkan daripada rahmat Allah Ta'ala dan syurganya kepada azab dan neraka. Dan dia rugi sejarah hidup dia, di mana dia menjadi sejarah bagi pelampau, dia menjadi sejarah untuk pelampau dan juga penzalim. Okay, dan juga orang yang melampau, membuat permusuhan dan juga pelampauan kepada orang lain. Okay, jadi dia menjadi contoh untuk kejahatan dan juga kerosakan, dan menjadi panduan dan juga ikutan untuk setiap pembunuh yang zalim lagi jahat. Banyak lagi lah, tapi kita kata semua tu kita kata kerugian. Kalau orang kata dia jadi orang rugi, memang kerugian dia tadi meliputi kehidupan dia selepas daripada itu. Okay? Jadi memang setiap orang yang menumpahkan darah saudara dia, maka dia seorang rugi. Sebab tu disebutkan pada ayat yang terakhir tu kan, dia kata ayat 32 tu, dia kata min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Jadi kerana itu kami tetapkan ke atas Bani Israel bahawa siapa-siapa membunuh satu nyawa dengan tanpa sebab pembunuhan nyawa yang lain atau buat kerosakan di muka bumi, maka dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa waman ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a, barang siapa menghidupkan satu nyawa, biarkan nyawa satu hidup, maka dia telah hidupkan manusia seluruhnya. Ini kerugian yang sebenarnya telah dicabut daripada umat Islam. Ketika mana berlaku pembunuhan antara mereka ni, kita kerugian ni tadi memang tak boleh berlaku dalam umat Islam sepatutnya. Macam kita seorang Muslim kan, kita patutnya macam kita sebut tadi, saudara kita dapat kebaikan, kita tak patut rasa dengki pada dia. Itu pilihan Allah Ta'ala untuk dia. Kita ada habuan kita, dia ada habuan dia. Tapi kerana tak ada pemikiran macam ni, ini yang kita dapat lihat pada mutakhir ni, apa berlaku pada seluruh dunia, punca dia sebab ini. Dengki, hasad, kan, tamak, tak ada benda lain yang lebih dahsyat berbanding perkara-perkara ini. Okey. Dan dalam kisah tersebut kita perhatikan macam mana Allah Ta'ala utuskan seekor gagak yang mengajarkan si pembunuh yang lemah, yang tak boleh berfikir tentang cara untuk menanam akan mayat. Dalam ayat berkenaan kata Allah Ta'ala sebut utuskan seekor gagak. Dalam Israiliyat timbul kata ada dua ekor gagak bergaduh depan Qabil, depan yang membunuh tadi. Dia tengok gagak tu bergaduh, kemudian bila dah mati seekor gagak yang menang tadi korek tanah dan juga tanam. Itu dalam Israiliyat. Dalam Al-Quran Karim sebut adakah dia sebut satu seekor gagak. Ini tak ada jawapan sebenarnya kan. Seekor gagak yang menggali pada tanah untuk tunjuk pada dia macam mana dia tanam jasad atau badan saudara dia. Dekat situlah dia kita ada jawapan daripada Al-Quran Karim, tak ada jawapan. Yang kita tahu cuma dia dekat situ. Tapi kisah ni boleh kita katakan antaranya mengajar kita itu mungkin kematian pertama di bumi. Kematian anak Adam pertama di muka bumi. Bahkan pembunuhan pertama. Kematian pertama sebab tak pernah ada daripada mereka daripada yang membunuh tadi pengetahuan untuk uruskan jenazah. Ini tak ada lagi, belum ada lagi. Selepas daripada itulah baru dia tahu. Menunjukkan bahawa tak pernah ada kematian pada mereka. Itu yang kita faham. Mafhum mukhalafah dia. Mafhum yang kita dapat faham. Bila gagak tu dihantar, baru dia faham cara tanam. Maksud dia, tak pernah ada orang mati sebelum tu. Kan? Itu jenayah pertama. Kerana kata dah pernah jadi, dia tak bertimbul tajuk.
Ini semua menyokong bahawa kisah ni berlaku pada kisah ketika yang first anak Adam yang ada. Okay. Kemudian dia kata bila dia tengok gagak tu tanam, dan dia pun dia kata ya wailata, dan adakah apa malang aku, adakah aku lemah untuk untuk menjadi seperti gagak ini lalu aku tanam badan saudaraku. Ketika itu dia mula rasa menyesal. Okay, tapi dan dia kata fa'asbah minan nadimin, Allah Ta'ala nyatakan dia jadikan orang yang menyesal. Okay. Penyesalan si pembunuh ni tadi, penyesalan orang yang lemah yang rasa rugi, bukan penyesalan orang bertaubat. Nah, ini kena faham. Sebab balik pada asal, Nabi sendiri SAW sebutkan berkenaan dia menanggung dosa. Sesiapa membunuh, dia akan tanggung dosa, dapat habuan dosa, sebab menunjukkan bahawa dia tak bertaubat. Kalau dia bertaubat, nescaya Nabi takkan cakap macam tu. Sebab orang bertaubat dapat dosa, tiada dosa. Orang tak bertaubat tak ada dosa baginya. Ini menunjukkan bahawa dia mati tanpa taubat lah. Itu jelas. Yang berdasar kepada apa yang datang. Dan bahkan ayat yang datang kata dia jadi orang yang menyesal. Penyesalan tersebut adalah penyesalan kerana kelemahan daripada daripada menyelesaikan masalah dosa yang dia buat. Bukannya kerana bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita bertaubat, kita sebenarnya dimestikan berkenaan penyesalan, tapi penyesalan tadi untuk tidak melakukan lagi. Bahkan di atas dosa kita buat. Bukan rasa menyesal kerana tak tahu nak buat apa. Bukan kerana lemah silap. Tak ada. Tak mungkin macam tu. Dia mesti ada dalam keadaan penyesalan yang untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala tak pernah lemah untuk mengampunkan dosa. Tapi lah tempoh manusia dia boleh diampunkan, juga ada limitation dia. Ada limit dia. Contoh antaranya sebelum kematian. Mungkin dia tak sempat sebelum mati, maka itu Nabi katakan tidak ada siapa bunuh secara zalim kecuali ke atas anak Adam yang pertama yang membunuh dapat satu tanggungan daripada dosa kerana dia menunjukkan tauladan untuk pembunuhan tersebut. Okey. Jadi penyesalan dia adalah sebenarnya kat sini bukan kepada dosa dia buat, tapi kerana kelemahan dia daripada menguruskan jenazah. Okay. Bila gagak tu tunjuk, baru dia tahu cara untuk membuang jasad tersebut. Itu yang sebenarnya terjadi. Okay. So jadi kalau kita perhatikan, inilah yang sebenarnya kita cuba malam ni untuk kongsikan, di mana masalah dengki, hasad dan sebagainya, ia adalah di antara yang merosakkan. Dengki. Dia actually kalau kita suka satu benda, dalam Islam dia ada panggil ribtah ataupun hasad. Salah satu di antaranya maksud dia kita nak benda sama macam orang. Macam Nabi kata la hasada illa fi isnatain. Tiada hasad kecuali pada dua perkara. Kita lihat orang dapat dia kata rajulun yang seorang lelaki yang Allah Taala berikan dia ilmu. Lalu dia sampaikan, dia mengajarkan manusia kebaikan, dan kemudian kedua, seorang lelaki yang Allah Taala berikan dia harta, lalu dia berikan harta tadi pada tempat yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harta diletak pada redha Allah Taala. Itulah kalau kita cemburu tadi untuk kita boleh buat macam dia, bukan kehilangan nikmat tersebut. Kita bukan nak orang tu hilang nikmat dan kita dapat nikmat tersebut. Itu tak boleh. Adapun kalau kita nak seumpama dia, tak ada masalah. Kita doa Allah Taala, tengok orang dapat nikmat, kita doa. Ini macam kisah Zakaria alaihissalam, ketika mana dia nampak Maryam binti Imran memperolehi makanan yang bukan pada masanya, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala benda yang sama. Meminta kepada Allah Ta'ala dapat anak. Itu patut kita faham, bila Allah Ta'ala boleh bagi pada orang dengan anugerah, Allah boleh bagi kita benda yang sama atau lebih baik daripada itu. Sebab Allah Ta'ala punya khazanah kekayaan sangat luas. Itu sepatutnya benda-benda kita patut fikir. Bila orang dapat kebaikan, dapat kedudukan, dapat harta, dapat pangkat ke, dapat apa, kita bukan sepatutnya berdengki. Bahkan kita tahu bahawa setiap orang yang memegang jawatan ataupun tanggungjawab, dia akan dipersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan privilege. Ia bukannya satu perkara yang kita panggil keseronokan semata-mata. Dapat jawatan ke dan sebagainya, ia bukannya untuk anda berbangga. Bahkan dengan setiap jawatan yang anda perolehi, ia berlaku tanggungjawab. So kalau anda kata manusia mengambil iktibar kisah dua anak Adam tu drama berkenaan perebutan
kedudukan di sisi Allah Taala, lebih tepat ya. Tapi kita tahu bahawa Allah Taala yang pilih siapa yang patut dapat, siapa tak dapat. Kita yang tak dapat patut usahakanlah dengan cara yang lain, kemudian ke dan sebagainya, namun untuk menghilangkan daripada seorang akan apa yang diperolehi kerana dengki, ia adalah masalah. So macam kita ulang tadi kan, para ulama nyatakan perkara yang merosakkan, membinasakan manusia ni atau membinasakan, menyebabkan terkeluar dari syurga ni 3. Dan iblis ada 2, Adam ada 1. 2 dari iblis itu dengki dan juga sombong. Adam buat 1 itu tamak. Ketamakan bila dia nakkan untuk jadi macam malaikat. Ini berasal surah Al-A'raf ya. Bila iblis kata pada Adam makan pohon terlarang kan, dia kata manahakum rabbukuma, tidak melarang Tuhan kamu berdua daripada pokok berkenaan yang tilka syara illa an takuna malakain, kecuali bimbang kamu dua jadi 2 malaikat, antaku au takunul khalidin, atau kalian jadi di kalangan orang yang kekal abadi. Itulah punca Adam makan, bukan sebab kerana Adam alaihissalam dia naklah something more. Duduk dalam syurga banyak dah tapi nak lebih. Tapi yang 2 lagi daripada iblis. So ukurlah diri kita kan pada zaman sekarang ni. Saya nasihatkan pada semua, janganlah buat resmi atau perangai macam iblis, ataupun pada anak Adam yang membunuh tadi. Sebab kedengkian dia lupa sebenarnya yang pilih untuk kawan tu dapat apa dapat adalah Allah Ta'ala. Dalam kehidupan harian kita dan politik ke, memang inilah sebenarnya yang berlaku. Banyak orang lupa yang naik itu Allah Ta'ala naikkan, yang jatuh pun Allah Ta'ala jatuhkan kan. Kalau anda kata memang hak untuk jatuh, Allah Ta'ala jatuhkan, bukan kerana orang tu tak betul, bukan kerana sekian. Yang naik pun bukan semestinya betul, bukan kerana bagus. So kita lihat benda tu berlaku pada zaman umat Islam memerintah. Naik pemerintah yang zalim ke, pemerintah yang adil ke, semua tadi tu pusingan Allah Ta'ala pusingkan. Bukannya berterusan, takkan ada perubahan. Cuma kita ni diuji. Tiap kali berlaku pada kita, dapatlah pemerintah ke ataupun orang-orang untuk yang mengurus urusan kita yang baik, dan kita bersyukur kan. Kalau dapat yang tak elok pun kita bersabar. Bukannya kita sibuk tunjuk perasaan di jalan raya ke, akan isytiharkan tak puas hati ke. Sebab nanti kalau datang yang baru pula takkan selesai. Dalam Islam, sistem pemerintahan dan sebagainya memang mesti ada ketaatan yang total kepada pemerintah. Dan pada sudut masalah, maslahah, kebaikan. Adapun benda mungkar kita tinggalkan, tak usah buat. Benda yang baik kita laksanakan dan kita patuh. Masalah dia tak laksana kerja dia jawab depan Allah Ta'ala nanti. Kita tak boleh untuk bertindak dengan diri kita sendiri. Macam mak opak kita katakanlah tidak soleh. Bukan maksud kita boleh biadab pada mereka. Kalau mak opak kita tak soleh pun kita tak boleh biadab pada mereka. Inilah yang kita boleh ambil pengajaran sepanjang tajuk tentang 2 anak Adam dalam surah Al-Ma'idah yang kita baca tadi, daripada ayat yang ke 27 sampai 32. Jadi kita dapat kisah tersebut dan kita harap ia pengajaran yang terbaik yang patutnya kita ukur balik keadaan kita sekarang ni. Bukannya kita biarkan kisah ini berlalu tanpa sebarang pengiktibaran. Sebab memang takkan berjaya. Siapa yang menganiaya, pasti Allah Ta'ala akan balas balik. Dan bukanlah benda tersebut kita panggil Allah Ta'ala biarkan. Itu sepatutnya kita faham. Baik, kita berhenti sini insya-Allah. Saya tak pasti ada soalan ke tidak. Kalau ada soalan kita boleh jawab. Kalau tak tahu ada soalan tidak. Okey, tak ada soalan setakat ni, alhamdulillah. Okay, jadi kita Allah tak tahu aku syuk dengar ke atau tidur. Tapi kisah tu betul lah. Kalau kita kata kisah anak Adam ni memang famous, glamour dengan cerita Habil Qabil. Tapi kebanyakannya Israeliat lah yang kita betul-betul dapat daripada perbualan di antara anak Adam yang dengki tu dengan anak Adam yang bersabar. Kena ambil resmi lah. Sebab yang bersabar tadi mungkin ada orang kata macam bodohnya kan. Kenapa tak bertindak? Kenapa tak ni hak? Kita kena ingat sebab benda-benda yang kita dapat perolehi daripada Allah Ta'ala, semuanya sebenarnya Allah Ta'ala atur untuk kita. Dapat keluarga, dapat pemimpin, pemerintah, baik ke tak baik. Itu benda yang kita kata Allah Ta'ala susun untuk kita. Bukannya kita yang paksa benda berkenaan. Kita boleh tak setuju, boleh cakap dia tak setuju dan sebagainya, tak salah.
Tapi tidaklah sampai peringkat di mana kita berdengki, marah sebagainya. Itu bukan cara dia. Jadilah seorang ahli sunnah yang kita tahu bahawa apa jadi, apa berlaku ni, semuanya Allah Ta'ala ada kebaikan yang Allah Ta'ala susun untuk kita. Bukannya semua sekali sia-sia. Naik yang tak senonoh pun lepas ni, kalau jadi pemerintah esok lusa ni, pun sama juga. Bukannya kerja kita untuk buat cuba perasaan sebagainya. Alhamdulillah. Dan sepanjang bila mana berlaku pemerintahan yang tidak mengikut cara Islam ataupun banyak menindas Islam pun, alhamdulillah ahli sunnah tidak keluar merayau-rayau di tengah jalan raya menjerit-jerit. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala, banyak di kalangan umat Islam kita di Malaysia dah sedar. Siapa yang masih lagi berpolitik sangat, dia akan keluarlah menjerit dengan jalan. Tapi siapa yang faham, dia tahu bahawa sebenarnya itu bukan jalan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Bahkan kita disuruh bertenang. Sebab syurga neraka kita bukan dengan orang tu. Syurga neraka kita dengan amal kita buat. Syurga kita, neraka kita, Allah Ta'ala akan tengok pada amal kita. Bukan amal orang. Bukan amal orang lain. Bukan amal pemerintah kita. Bukan amal menteri. Bukan amal Perdana Menteri. Bukan amal yang Pertuan Agong. Amal raja-raja ke sultan-sultan. Bukan itu menjadi ukuran kita syurga neraka kita. Redha muka Allah Ta'ala kepada kita. Tapi tindakan kita sebagai seorang rakyat terhadap pemerintah ataupun tindakan kita sebagai orang ahli politik dan sebagainya, dalam perbuatan kita, Allah Ta'ala akan hitung semua sekali. Buatlah apa nak buat kan. Dan dalam memang kita kata, macam Nabi Muhammad nyatakan, di antara kata-kata para anbiya yang lama, dikatakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tak malu, buatlah apa kau nak. Memang Allah Ta'ala akan menghitung segala-galanya. Tak ada benda terlepas, walau sekecil mana sekalipun. Dan kita umat Islam hidup ni stress free. Sebab kita faham benda baik, benda buruk yang berputar daripada kita, semuanya Allah Ta'ala aturkan. Tak ada benda yang bukan aturan Allah Ta'ala. Dan kalau terjadi pun izin dengan Allah Ta'ala. Kita tak boleh kata bahawa benda ni sekian-sekian, kalau kita buat macam ni jadi macam sekian. Kita tak boleh kata kalau. Jangan berkata kalau itu akan bawa membuka pada pintu syaitan. Okay? Baik. Wallahu a'lam. So tak ada soal jawab. Alhamdulillah. Harap semua dapat faedah daripada perbincangan kita pada malam ni. Dan kita insyaAllah tangguhkan dan tamatkan majlis kita. Betul tak ada soalan? Tak ada insyaAllah. Tak ada. Okay. Okay, tak ada alhamdulillah. So, jadi kita tamatkan insyaAllah tajuk kita malam ni dengan tasbih kafarah dan wallahu alam. Subhanallah hamdi syalla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.